Fokus utama N5 petang ini, Mahkamah tolak permohonan Dato' Abdul Latif supaya semat tempoh reman. Portal pengesahan maklumat sebenarnya .my dilancarkan bagi tepis berita palsu. Tiada penetapan harga siling bagi ikan rakyat termasuk ikan kembung yang kini meningkat di pasar. Baik, salam hormat dan salam negaraku Malaysia. Ini N5 edisi Selasa 14 Mac 2017 dan saya, Redwin Robin. Lintas langsung ke negeri-negeri hari ini, kita mulakan dengan perkembangan berita dari Sabah bersama dengan Rita Lucius Malik. Kemudian kita ke Negeri Sembilan bersama dengan Syafiq Azrul Zafri. Dan seterusnya lintas langsung ke Negeri Pahang bersama dengan Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi. Diakhiri dengan Sarawak bersama dengan Damia Cassandra Manja. Semuanya seketika nanti, teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam N5. Mahkamah Tinggi Johor Bahru hari ini menolak permohonan Exco Kerajaan Negeri bagi menyemak semula tempoh reman yang diputuskan Mahkamah Rendah Jumaat lalu. Hakim Datuk Indra Sofian Abdul Razak membuat keputusan itu selepas mendengar hujah daripada kedua-dua pihak, pendakwaan dan pembelaan. Sebelum itu, Dato' Abdul Latif Bandi memohon agar tempoh reman dipendekkan atau ditamatkan. Bagaimanapun, pihak pendakwa membantah permohonan tersebut. Hakim dalam keputusannya berpendapat Mahkamah Tinggi tiada kuasa membuat semakan tentang keputusan yang dibuat Mahkamah Rendah. Dato' Abdul Latif direman 7 hari sejak 10 Mac lalu bagi membantu siasatan kes berhubung skandal rasuah dan penyelewengan hartanah. Pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Ahmad Akram Garib, manakala Dato' Abdul Latif diwakili Peguam Abdul Rahim Ali. Khamis lalu, Dato' Abdul Latif ditahan di pejabat SPRM manakala kediamannya turut digeledah. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM41,000, 150 beg tangan pelbagai jenama dan kereta. Bagi mementeras penularan berita palsu yang semakin berleluasa, portal pengesahan maklumat sebenarnya .my dilancarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dibangunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, portal itu menjadi pusat sehenti bagi orang ramai menyemak dan juga melaporkan berita yang tidak ditentukan kesahihannya yang diterima secara dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog dan laman sesawang. Portal yang membawa mesej utama "Tidak pasti, jangan kongsi" dilancarkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak. Sebenarnya .my diwujudkan bagi mementeras berita palsu dalam talian dan membolehkan sesuatu maklumat ditentukan kesahihannya melalui saluran rasmi dan agensi kerajaan yang berkenaan. Kita telah dapati lebih 1,000 berita-berita palsu. Dan masalah sekarang ialah di mana kita boleh ketahui sama ada maklumat itu betul ataupun tidak. Jadi kita akan wujudkan portal sebenarnya .my ini dengan tujuannya sedemikian. Jadi kita harap ia akan digunakan seluas mungkin oleh rakyat Malaysia. Menerusi portal itu, orang ramai boleh menyemak dan melaporkan berita yang belum ditentukan kesahihannya di pautan www.sebenarnya.my. Ia meliputi konteks berita yang membabitkan kepentingan awam serta perkara-perkara yang menyentuh keharmonian dan keselamatan negara. Langkah tersebut juga melengkapkan aktiviti penguatkuasaan dan kempen kesedaran yang sudah dilaksanakan SKMM bagi membendung penularan berita-berita palsu. Proses pengawitan perlu dilakukan terhadap mayat Kim Jong-nam kerana dikuatiri reput setelah sebulan rakyat Korea Utara itu meninggal dunia. Perkara tersebut disahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Parlimen hari ini. Ya, itu adalah suatu usaha pengawitan, ya, kerana jika mayat itu disimpan di bilik mayat yang ada, maka dikuatiri berlaku dikompos, ya. Jadi dalam keadaan itu maka tindakan itu dilakukan untuk mengawetkan mayat berkenaan.
Minggu lepas, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, kerajaan akan membuat keputusan bagi prosedur seterusnya selepas jangka masa tertentu mengikut undang-undang negara. Manakala pekerja Korea Utara yang berada di negeri Sarawak yang telah tamat tempoh visa kerja akan dihantar pulang ke negara itu sebaik proses dokumentasi selesai. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, tempoh visa yang tamat itu telah menyebabkan tindakan pendakwaan dilakukan. Tegasnya, proses penghantaran pulang itu adalah mengikut peraturan yang ditetapkan. Akta Immigration di Sarawak adalah berbeza dengan akta Immigration yang sudah ada. Maka perbincangan telah saya adakan dengan Ketua Menteri Sarawak dan keputusan ini akan saya sampaikan secara resmi kepada beliau pada hari ini. Okay, and then after when would they be deported back then? Selepas minggu or after the paperwork has been... So they are now detained. Okay. Yeah. Dia orang sekarang di dalam depo tahanan sementara di Sarawak. Beliau yang ditemui di lobi Parlimen berkata, ketika ini hampir 50 orang pekerja dari negara itu berada di Sarawak yang majoritinya di sektor pelombongan. Peruntukan berjumlah kira-kira RM500,000 diperlukan untuk membaiki kerosakan di Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim Kulai dan Klinik Kesihatan Kulai Besar di Johor yang rosak akibat ribut petang semalam. RM400,000 peruntukan akan dimohon kepada Kementerian Kesihatan, manakala RM100,000 melalui peruntukan sedia ada membaiki kerosakan di Klinik Kesihatan Kulai Besar. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Alam Sekitar, Penerangan dan Pendidikan Negeri, Datuk Ayub Rahmat berkata, anggaran tersebut selepas melakukan lawatan dan membuat penilaian terhadap kerosakan tersebut. Kerosakan di hospital melibatkan siling dan bumbung wad perempuan serta bilik bersalin. Kerosakan di bumbung turut berlaku di Klinik Kesihatan Kulai yang menjejaskan bilik farmasi. Pesakit yang memerlukan rawatan dipindahkan ke Hospital Sultanah Aminah dan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Buat masa ini, kerja-kerja pembersihan dan pemotongan pokok-pokok yang tumbang sedang dilakukan Jabatan Kerja Raya dan Agensi Penyelamat Malaysia APM. Manakala untuk membaiki kerosakan di 6 buah sekolah di Kulai, kira-kira RM680,000 dianggar diperlukan. Sekolah terjejas ialah SK Indahpura 1, SK Indahpura 2, SK Taman Muhibah, SMK Indahpura, SMK Kulai Besar dan Sekolah Menengah Vokasional Pendidikan Khas Kulai. Jabatan Pendidikan Negeri juga akan membuat pengiraan dan sebagainya untuk darurat peruntukan yang urgent. Maka Jabatan Pendidikan Negeri telah pun menyatakan komitmennya untuk memanjangkan segera permohonan ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau sebelum itu melawat beberapa kawasan yang terlibat ribut lewat petang semalam di Kulai. Tiada mangsa dijumpai dalam operasi mencari dan menyelamat SAR yang dijalankan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berikutan kejadian sebuah bot karam di perairan Kuala Linggi semalam. Operasi bermula lewat petang semalam ditamatkan pukul 8.30 pagi tadi. Pengarah Maritim Daerah Maritim 5 Kuala Linggi, Kapten Maritim Mazlan Madrejab berkata, identiti bot jenis kapal dagang itu masih dalam siasatan. Hasil pemeriksaan awal mendapati ia dipercayai karam akibat kebocoran berdasarkan kesan lubang yang besar pada bahagian bot itu. Punca kebocoran masih disiasat. Bot dagang itu juga dipercayai tenggelam di kawasan lain sebelum hanyut dan dijumpai syarikat TG Marine yang sedang beroperasi di kawasan perairan itu. Daripada maklumat yang kita perolehi, tidak ada sebarang petunjuk tentang apa yang bot tu bawa dan apakah debris-debris yang keluar daripada di permukaan laut. Kita tak nampak tentang mangsa, berapa jumlah mangsa. Itu semua masih ada dalam siasatan. Cuma daripada maklumat awal yang kita perolehi semalam, seolah-olah bot yang berkenaan bocor. Cuma objek yang melanggar ataupun dia dilanggar tu kita tak dapat kena pastilah. Dan semuanya masih di dalam peringkat penyiasatan.
Beliau yang ditemui dalam sidang media di Kuala Linggi berkata, operasi akan dimulakan semula sekiranya pihaknya menerima maklumat baharu berkaitan kejadian. 39 anggota APMM DM5 termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka, Polis Marin dan syarikat Tag Marin terlibat dalam operasi SAR berkenaan. Kenaikan 11 sen harga gula pasir putih bertapis kasar berkuat kuasa 1 Mac lalu berpunca daripada kenaikan harga gula mentah yang diimport. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Dato' Hamzah Zainuddin bagaimanapun berkata, secara keseluruhan, kenaikan harga gula sebanyak 11 sen per kilogram iaitu 3.8% daripada harga asal tidak memberi kesan kepada kenaikan harga makanan. Mengambil kira nilai pertukaran wang semasa, beliau menegaskan harga import gula pasir putih bertapis bertambah hampir 100% daripada harga bahan mentah yang diimport. Menurut Dato' Hamzah, peningkatan itu adalah paling minimum dan pengguna perlu mengambil langkah mengurangkan penggunaannya sebagaimana yang dicadang oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu 9 kilogram setahun. Berdasarkan statistik, setahun penggunaan gula bagi setiap rakyat Malaysia ialah 25 kilogram. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani tidak akan menetapkan harga siling bagi ikan rakyat termasuk kembung yang kini mula meningkat di pasaran. Menterinya Dato' Seri Ahmad Syabri Cik mengesahkan kerajaan hanya akan mengawal pengeluaran ikan rakyat pada waktu tertentu seperti larangan ekspor dalam tempoh 3 bulan sepanjang musim perayaan. Dato' Seri Ahmad Syabri menjelaskan kenaikan harga ikan terutama kembung ketika ini didorong faktor pendaratan ikan yang kurang berikutan musim tengkujuh. Tahun lepas ada kelainan daripada kebiasaan. Tahun ini dianggap mungkin ada kelainan dari segi pattern cuaca, iaitu pada bulan Mac sepatutnya kembung naik kembali tetapi masih kurang kerana tengkujuh pun agak berbeza pada kali ini. Iaitu pada bulan Mac baru ni di Sarawak banjir. Yang selalunya menganggap bahawa bulan 1, bulan 2 sudah berakhir musim tengkujuh. Jadi pattern ialah pattern mengenai kurangnya mendarat maka harganya tinggi. Saya juga berjumpa dengan nelayan yang kata keadaan ini agak berbeza dan kita akan pantau perkara ini untuk kita mengambil tindakan-tindakan selanjutnya. Mengulas lanjut, beliau memberi jaminan kenaikan harga mendadak itu tidak berpanjangan dan dijangka selesai sebaik musim tengkujuh tamat. Bagaimanapun, langkah kawalan dengan menyediakan stok penimbal ikan rakyat untuk dipasarkan ketika musim tengkujuh telah diambil melibatkan pelbagai agensi di bawah kementerian terbabit. Stok penimbal pengusaha ikan mampu menampung permintaan pada musim tertentu selain berdaya mengawal kenaikan harga secara mendadak. Persatuan Nelayan Negeri Kedah NEKAD mempunyai stok bekalan ikan kembung yang mencukupi bagi menampung keperluan pengguna di negeri itu. Stok bekalan ikan tersebut melebihi 50 tan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu khawatir dengan kekurangan bekalan ikan kerana NEKAD akan mengeluarkan stok bekalan itu apabila diperlukan. Dalam masa yang sama, menurut Exco Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Suraya Yaakob, pengguna dapat menikmati harga yang berpatutan. Yang ada stok ikannya sendiri. Ya, depa dah memang duk stok ikan memang dikumpulkan hampir di CCDC Kuala Kedah hampir 50 tan disimpan sebagai menstabilkan harga ikan di negeri Kedah terutamanya. Ya, jadi kalau ada apa masalah pun jangan risau. Kita boleh mengeluarkan ikan-ikan yang kita simpan itu yang sebenarnya untuk bukan saja menstabilkan untuk kegunaan bencana alam. Beliau yang mewakili Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Ahmad Hanifah merasmikan jeti dan pasar nelayan Kuala Terbengau di Kuala Kedah. Jeti Kuala Terbengau dibangunkan dengan kos RM199,000 dan dijangka siap pada Mei depan, manakala pasar nelayan bernilai RM153,000. Pembinaan jeti dan pasar tersebut bukan sahaja dapat memudahkan kerja-kerja harian nelayan, malah hasil tangkapan dapat dijual terus kepada pelanggan tanpa melalui orang tengah.
Majlis Bandaraya Alustar MBAS menafikan dakwaan kononnya pihak majlis tidak menyediakan ruang niaga kepada 14 peniaga khusus di dataran Star Walk dan di Jalan Tunku Ibrahim Alustar. Datuk Bandar Alustar Datuk Zohdi Saad kesal dengan dakwaan tidak tepat oleh Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia Ikhlas Kedah. Menurut beliau, 2 lokasi dikenal pasti untuk mereka berpindah sementara, iaitu di belakang Hotel Regency yang terletak 100 meter dari lokasi asal mereka berniaga dan juga di hadapan Sungai Raja. Peniaga tidak lagi dibenarkan berniaga di tempat asal mulai esok bagi memberi laluan kepada MBAS untuk membina laluan pejalan kaki dan berbasikal di bawah projek Lanskap Negara. Sesi penjelasan berkaitan perkara itu juga telah dibuat pada 21 Februari lepas. Pada peringkat town hall, kita dah bincang, dah selesai, tapi malangnya ada pihak tertentu yang mengambil kesempatan cuba memberi satu persepsi negatif pula terhadap apa yang kita langkahkan. Kalau kita ada pihak tertentu yang cuba orang kata mengadu domba, lebih kurang begitulah. Saya ingat tidak ada masalah. MBAS kini dalam perancangan untuk membuat promosi mengenai ruang niaga baharu itu, termasuk membina pintu gerbang bagi menarik perhatian pelancong dan pelanggan. Johor berikrar memastikan tiada amalan rasuah dan salah guna kuasa dalam pentadbirannya dalam mencapai gagasan Johor Kemajuan. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, masyarakat kini lebih prihatin dan boleh menilai perkhidmatan yang diberikan pegawai dan anggota pentadbiran negeri kepada mereka. Untuk itu, setiap kaki tangan kerajaan negeri, katanya, perlu menjalankan tanggungjawab dan amanah dengan telus. Di atas sebab itulah saya secara berlapang dada. Dan ia juga adalah sebagai satu peringatan kepada semua. Dalam zaman ini, banyak mata memandang pandai, social media apa semua. Mereka yang diberikan amanah memang perlu laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke kawasan Parlimen Simpang Renggam, Johor. Datuk Muhammad Khalid diminta mengulas berhubung kejayaan polis membongkar kes sindiket tukar hak milik tanah di Johor tanpa pengetahuan pemiliknya sebelum dijual kepada pembeli berpotensi. Semalam Ketua Polis Johor, Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata, 2 broker dan seorang bekas pembantu tadbir berusia antara 38 dan 50 tahun ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Puteri. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Jenayah POKA. Menurut Datuk Muhammad Khalid, beliau percaya pihak polis mempunyai banyak maklumat berhubung kes penipuan tersebut. Seminar jenayah seksual kanak-kanak hentikan yang diadakan 2 hari bermula semalam berlangsung dengan jayanya. Majlis penutupan disempurnakan Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor yang juga penaung jawatankuasa seminar berkenaan sebentar tadi. Perkembangan lanjut bersama dengan Syamira Sufri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Syamira. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Apa yang saya dapat simpulkan, seminar ini diadakan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai jenayah seksual kanak-kanak, mendapatkan komitmen daripada semua orang untuk membantu jenayah ini serta untuk meningkatkan kesedaran orang awam tentang pentingnya mewujudkan akta baharu yang berkaitan dengan jenayah seksual kanak-kanak. Bersama dengan saya ialah Profesor Datuk Dr. Noriah Muhammad Ishak yang mewakili Suara Guru, Pensyarah dan PIBG dan untuk meminta beliau mengulas lebih lanjut tentang pembentangan beliau tadi. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Apa yang telah saya bincangkan tadi is very interesting sebab saya mewakili bahagian pendidikan ya. Jadi dalam kumpulan saya ada guru, ada PIBG, ahli PIBG dan juga pensyarah daripada PTS. Jadi kami bincangkan tentang isu dan concern. Apakah isu-isu yang timbul hasil daripada perbincangan kita tentang jenayah seksual kanak-kanak. Dan kelihatannya banyak isu sebenarnya yang kita tak nampak tetapi isu itu
tersimpan, terselit dan kami terpaksa rungkai isu-isu tersebut. Ya. Dan salah satu isu yang timbul di sini ialah bagaimana parents mengendalikan anak-anak mereka, baik dari segi dunia digitalnya atau dunia di rumah dan di sekolah. Guru-guru tersebut, ibu bapa tersebut, ya, nampak gayanya mempunyai masalah yang banyak, ya. Tentang bagaimana nak mengendalikan anak mereka. Itu satu isu lah, itu salah satu daripada isu selain daripada isu-isu yang kita dapati tak ada komunikasi antara satu jabatan ke satu jabatan. Kemudian kita juga bertanya, saya juga terangkan tentang apakah pengalaman pihak PIBG sendiri yang mengendalikan kes-kes jenayah seksual kanak-kanak di sekolah masing-masing. Ramai PIBG yang meluahkan perasaan mereka tentang bagaimana kes-kes ini tak diambil dan kaunselor di sekolah kurang berpengalaman untuk mengendalikan kes-kes ini. Dan mereka memberi kita banyak cadangan dan idea tentang bagaimana mengendalikan kes-kes ini dari segi jenayah seksual kanak-kanak. Ya. Jadi kita ada saranan kepada pihak kementerian, kita ada saranan kepada pihak IPTS dari segi training guru-guru, kita juga ada saranan kepada ibu bapa, kepada MC-MC dan juga saranan untuk membina satu task force untuk melancarkan kita launching of this jenayah seksual kanak-kanak ini supaya more support can be developed untuk membantu bukan setakat anak-anak itu tetapi ahli masyarakat semua untuk memahami lebih mendalam tentang isu ini, ya. Okay, so bagi Prof sendiri, bagaimana Prof melihat seminar ini keberkesanannya terhadap gangguan seksual kanak-kanak ini? Saya rasa dia sangat-sangat berkesan kerana sebelum seminar ini saya juga bertanya, saya rambang kepada peserta-peserta dan kebanyakan mereka mengatakan bahawa ini salah satu seminar saya attend, therefore biasanya saya rasa ianya impaknya taklah begitu sangat, seminar habis. Tapi bila semalam saya berbincang dengan mereka hampir dekat 2 jam, 6.30 baru kami habis, macam-macam isu dan semua ibu bapa yang berada dalam kumpulan saya, pensyarah dan guru-guru boleh memikirkan isu ini secara serius. Perlu tak kita jalankan kajian secara jangka panjang, perlu tak kita sediakan satu persatuan ke, satu task force, satu Suruhanjaya pendidikan untuk melihat perkara ini. Jadi saya rasa seminar ini memberikan bukan setakat kesan kepada kesedaran, tapi kesan kepada impaknya ialah kepada what do we do next and how do we do it and when do we do it. Itulah kesannya saya nampak kepada semua yang datang di sini. Terima kasih Prof atas pandangan tadi dan sekali itu sahaja dapat saya kongsikan setakat ini. Kita kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik Syamira, terima kasih untuk perkembangannya. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah agar rakyat bertanggungjawab memelihara dan memelihara sumber air serta budaya menerusi penggunaan air secara berhemah dan optimum. Walaupun air adalah bahan yang mudah diperoleh, rakyat perlu sedar akan tanggungjawab menghargai air, tidak melakukan pencemaran terhadap sumber-sumber air dan dididik tidak membazir. Baginda bertitah, program pendidikan tentang nilai dan kepentingan air serta tanggungjawab bersama memelihara dan memelihara sumber air juga perlu disemai dalam kalangan keluarga dan masyarakat. Dalam masa sama, kerajaan juga bertanggungjawab mengambil langkah dan memperuntukkan pelaburan kewangan bagi membolehkan rakyat menikmati bekalan air yang bersih. Rakyat wajib sedar bahawa bekalan air yang tidak mencukupi bakal mencetuskan krisis kerana air adalah keperluan paling asas kehidupan. Krisis bekalan air bukan satu cerita rekaan. Malah diramalkan bahawa persaingan dan perebutan mendapatkan sumber air boleh menjadi punca memungkinkan manusia berperang pada masa akan datang. Titah Sultan Nazrin ketika merasmikan loji rawatan air Kampung Senawar di Kuala Kangsar, Perak yang menelan belanja RM46.2 juta dan siap pada April 2016. Dalam usaha meminimumkan bencana daripada risiko yang sedang dihadapi, baginda turut menggariskan 5 tindakan yang perlu dilakukan secara proaktif dan terancang. Antaranya, memelihara dan memulihara sumber-sumber air serta kawasan tadahan air, mengurus sumber air secara bersepadu dan menaik taraf sistem air sedia ada dengan merintis teknologi baharu.
Selain itu, mempelbagaikan sumber air dengan meneroka sumber-sumber alternatif serta mengadakan program pendidikan agar pengguna sedar dan turut mengambil tanggungjawab memelihara sumber air. Lebih 200 penduduk hilang tempat tinggal dalam kebakaran 45 buah rumah setinggan di Likas. Antara paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Dan Rita Halusius Malik sudah pun bersedia dari studio berita RTM di Kota Kinabalu dengan laporan dan juga perinciannya. Teruskan Rita. Terima kasih Redwin. Salam negaraku Malaysia. Seramai 288 penduduk hilang tempat tinggal dalam satu kebakaran melibatkan 45 buah rumah setinggan di Kampung Muhibah Likas pagi tadi. Penguasa bomba Ibu Pejabat Negeri Sabah Moili Milin memaklumkan pihaknya menerima panggilan pada pukul 8 pagi dan menggerakkan 5 jentera bomba bersama 30 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu dan lintas ke lokasi kejadian. Pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian 10 minit kemudian berjaya mengawal api pada pukul 8.51 pagi. Kepantasan anggota bomba yang telah dapat menyelamatkan 30 buah rumah lain daripada dijilat api. Dalam pada itu, mangsa terlibat yang ditemui pemberita memberitahu tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana kejadian berlaku dengan pantas. Jam 8 kira mau pergi kerja. Tiba-tiba itu api dekat rumah saya. Macam asap sudah banyak lah kan. Tiba-tiba yang ku penting, yang saya fikir anak-anak aku lah. Yang ku dapat save, anak-anak aku kasih keluar. Sama dokumen-dokumen itu je lah. Yang lain tu aku tidak fikir lain lagi lah. Sudah saya dapat IC saya, dokumen-dokumen semua, saya terus lari. Saya tidak peduli sudah itu barang-barang. Pasal api pun dekat rumah kan, apa boleh buatlah. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, hanya seorang lelaki Abdul Kahar Ukong Nurin, 56 tahun dihantar ke Hospital Queen Elizabeth untuk mendapat rawatan akibat melecur di bahagian kepala dan badan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan 76 juta ringgit untuk membina jalan raya menghubungkan Kampung Samparita dengan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Magandai di Kota Marudu. Ahli Parlimen Kota Marudu, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Joniti Ongkili berkata, penyaluran peruntukan itu membuktikan komitmen tinggi kerajaan dalam menangani isu ketiadaan kemudahan jalan raya di kawasan berkenaan. Datuk Dr. Maximus yang juga Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air memberitahu peruntukan tersebut sekaligus menyangkal tuduhan pihak tertentu bahawa kerajaan tidak menyediakan kemudahan jalan raya ke SK Sungai Magandai yang tular di media sosial. Peruntukan yang diluluskan Kabinet itu kini di bawah seliaan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW. Beliau berucap demikian dalam Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan pengagihan wang bantuan khas awal persekolahan SMK Kota Marudu di Pekan Kota Marudu. Dalam pada itu ditemui media selepas itu, Datuk Dr. Maximus berkata kerjasama berterusan antara Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak lain termasuk Badan Korporat dan Badan Bukan Kerajaan NGO dalam membantu pihak sekolah khususnya di luar bandar dapat menyumbang kepada pembangunan prestasi akademik dan kokurikulum pelajar. Sekolah-sekolah kecil, SMK ataupun sekolah rendah di luar bandar ini apabila diberi sokongan yang kuat oleh pihak PIBG, komitmen oleh guru-guru, bantuan PPD itu jabatan dan kementerian serta juga pihak swasta. Pencapaian mereka ini tidak jauh daripada pelajar-pelajar di dalam bandar. Ya. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Maximus menyampaikan wang bantuan khas awal persekolahan kepada 9 ibu bapa pelajar SMK Kota Marudu dan turut mengumumkan peruntukan RM30,000 untuk membina sebuah dewan terbuka di sekolah berkenaan. Sabah terus memperkasa usaha memelihara dan mempertingkat tahap pengurusan sumber marin dan akuakultur menerusi penganjuran persidangan antarabangsa Sains Marin dan Akuakultur di Kota Kinabalu. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, usaha itu penting bagi mengelak sebarang kegiatan memudaratkan ekosistem marin dan akuakultur sekaligus menjamin keselamatan sumber hasil laut dan makanan secara berterusan.
Menurut Datuk Madius, penyelidikan dan pembangunan marin dan akuakultur diperlukan dalam penggunaan sumber makanan dan nutrien, keselamatan bio, pemilihan spesies rantaian makanan serta pengembangan akuakultur marin ke dalam lautan. Sumber marin adalah di antara sumber yang sangat penting bagi negara kita dan mempunyai banyak potensi sebenarnya untuk mempertingkatkan lagi ekonomi negara kita. Sebab ini adalah food security bukan sahaja untuk negara kita tetapi juga untuk ekspor. Beliau menyatakan demikian selepas melancarkan persidangan antarabangsa Sains Marin dan Akuakultur 2017 bertemakan sempadan baharu dalam pembangunan mampan sumber biomarin di Kota Kinabalu. Turut hadir Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun yakin dengan adanya kerjasama erat antara penyelidik, saintis dan pengusaha, negara dapat menghasilkan sistem pengeluaran makanan laut mampan di samping menggalakkan pembangunan ekonomi berasaskan hasil laut atau blue economy. Majlis turut menyaksikan upacara menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara UMS dengan University Prince of Songkhla, Thailand. Daerah Kiulu bakal menjadi perintis program Bulan Melawat Daerah yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Program tersebut yang akan dimasukkan dalam takwim pelancongan Sabah bertujuan merancangkan industri pelancongan di setiap daerah di negeri ini. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Jonathan Bangkuai berkata program berkenaan antara usaha menghapus kekangan menunggu giliran tahun melawat kawasan masing-masing yang agak panjang selain menjadi program bulanan yang dapat memberi impak besar kepada masyarakat. Tapi tahun itu terlalu panjang, kan? Jadi kalau kita kawasan-kawasan yang lain menunggu dia punya tahun, kan? Jadi kita galakkan setiap kawasan DUN atau Parlimen mengadakan bulan melawat tempat masing-masing. So setiap bulan kita akan ada ini bulan melawat di semua kawasan. Datuk Jonathan bercakap kepada RTM selepas program ceramah kesihatan dan kempen menderma darah di Sekolah Kebangsaan Giok Kiulu. Menurut beliau, selepas Kiulu, kawasan kedamaian Kota Belud akan mengadakan bulan melawat kedamaian pada bulan Mei ini. Beliau yakin program seumpama dapat memperlihat potensi kampung-kampung terpencil dalam daerah terlibat selain menjadikannya lebih dikenali masyarakat luar. Dalam pada itu, Datuk Jonathan memberi jaminan penambahan dana peruntukan sebanyak RM1 juta bagi DUN Kiulu akan digunakan untuk pembangunan berkeperluan mendesak serta yang bermanfaat kepada masyarakat daerah berkenaan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita Lusius untuk perkembangan dari Kota Kinabalu, Sabah. Kita langsung diteruskan ke Negeri Sembilan bersama dengan Syafiq Azrul Zafri yang sudah pun bersedia di studio berita RTM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Seremban. Teruskan Syafiq. Terima kasih rakan penyampai Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Statistik Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN 2013 menunjukkan kira-kira 17.9 daripada 100,000 orang wanita dalam kalangan usia reproduktif di negara ini berisiko mengalami kanser pangkal rahim setiap tahun. 2,126 wanita pula berkemungkinan mengidap penyakit ini setiap tahun dengan kadar kematian 631 orang. Menjelang 2025, 3,502 wanita pula akan terdedah dengan penyakit itu dengan kadar kematian dijangka meningkat kepada 1,118 orang. Justru program suntikan vaksin Human Papilloma Virus HPV secara percuma di klinik Nur Sejahtera LPPKN di seluruh negara merupakan inisiatif yang dijangka dapat membantu mencegah risiko tersebut. Nur Julizan Muhammad Zain ada laporannya. Kesedaran kaum wanita terhadap program suntikan HPV dilihat semakin meningkat. Di Negeri Sembilan, jumlah kehadiran mereka yang datang mendapatkan suntikan HPV di klinik Nur Sejahtera LPPKN Seremban 2 amat menggalakkan. Tambahan pula, vaksin ini diyakini halal dan selamat. Jadi saya sebagai penerima suntikan HPV
rasa sangat bertuah sebab suntikan ini diberikan secara percuma bagi mereka yang lahir pada tahun 1990 hingga 1996. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur kerana dengan adanya suntikan HPV yang boleh mencegah kanser cervix ni dapat membantu golongan wanita dan sekaligus dapat membantulah wanita-wanita yang mungkin diambang bahaya ke dengan kanser cervix ni. Kanser cervix ialah jenis kanser ketiga paling lazim berlaku dalam kalangan wanita di negara ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyarankan wanita bujang yang lahir pada 1990 hingga 1996 segera mendapatkan suntikan vaksin HPV secara percuma. Pengarah LPPKN Negeri Sembilan, Rajan Silamutu berkata, pelbagai usaha dijalankan secara berterusan mempromosi suntikan HPV iaitu melalui radio selain mewujudkan kerjasama dengan kolej serta badan bukan kerajaan NGO. Bagi statistik untuk Negeri Sembilan pada tahun 2016 kita punya kuota adalah 4,000 Daripada itu kita telah memberi suntikan kepada 2,128 klien. Sementara itu pada tahun ni pula buat masa ni kuotanya adalah 2,000 dan sehingga Februari dalam masa 2 bulan ni kita dah berikan suntikan kepada 1,067 klien. Selain itu, laman sesawang seperti Facebook dan Twitter merupakan medium penyebaran maklumat yang pantas bagi mempromosi program suntikan HPV. Sejajar dengan perkembangan media sosial, kita juga turut mempromosikan perkhidmatan ini di laman sosial seperti Facebook dan juga Twitter dan juga WhatsApp. Kumpulan Sasa ni yang muda ni mereka sangat aktif dalam media sosial. Jadi kita dapati feedback mereka sangat baguslah. Walaupun imunisasi itu satu daripada cara mengurangkan risiko barah, namun individu itu perlu menjalani gaya hidup sihat seperti tidak merokok dan pemakanan seimbang. Kerajaan dalam bajet 2017 memperuntuk 30 juta ringgit untuk program HPV secara percuma kepada wanita yang layak. Berdasarkan rekod Daftar Kanser Kebangsaan 2007, kanser cervix merangkumi 8.4% daripada 10 kanser paling kerap dalam kalangan wanita di negara ini. Vaksinasi HPV diberi secara 3 kali suntikan di bahagian atas lengan dalam tempoh 6 bulan. Syaratnya, wanita itu mesti berumur 18 tahun ke atas, tidak hamil, tidak pernah mengalami kesan sampingan teruk setelah menerima suntikan pertama atau suntikan kedua serta tiada alahan. Suntikan ni adalah sebanyak 3 kali. Katalah hari ini dia ambil suntikan, yang kedua adalah sebulan selepas dan yang ketiga adalah dalam masa 6 bulan. Sambutan setakat ini amatlah menggalakkan untuk klinik Nur Sejahtera LPPKN Semandu ni lebih kurang 70 ke 80 orang sehari yang datang untuk mengambil suntikan yang percuma. Sejajar dengan visi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mewujudkan keluarga yang kukuh ke arah melahirkan masyarakat penyayang, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan menerusi pendidikan dan kaedah yang efektif. Di samping itu, fokus turut ditekankan kepada penyelidikan, program pembangunan, latihan dan kerjasama dalam dan luar negara. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain dan Juru Kamera Azri Zubair untuk RTM. Wanita perlu bersikap proaktif dalam usaha melindungi diri daripada pelbagai penyakit melalui amalan gaya hidup yang sihat. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali bersama-sama Redwin di Angkasa Puri. Baik Syafiq, terima kasih dan untuk laporan dari Negeri Sembilan. Ke laporan selanjutnya, 1,333 penduduk terjejas banjir dalam kawasan Dun Pengkalan Kubur di Tumpat Kelantan akhir tahun lepas dan awal tahun ini menerima bantuan wang ihsan berjumlah RM666,500. Pengagihan bantuan kelompok pertama wang ihsan sebanyak RM500 sekeluarga bagi Parlimen Tumpat itu diuruskan Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kelantan dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
Mereka terdiri daripada penduduk beberapa kampung termasuk Kampung Simpangan, Kajang Sebidang, Bendang Pak Kiong, Teluk Jering, Bunohan dan Pak Keral. Rasa alhamdulillah lah. Syukur alhamdulillah Pak apa ni engkau susah ke. Dia buat kerja air bagi pun alhamdulillah tu. Yalah besarlah. Kerja sehari pun tak boleh. Syukurlah. Ya. Tapi benda ni nak buat apa? Ni buat belanja lah. Sekeluarga beli gula ke apa ke beras ke. Bantuan disampaikan pemangku Ketua UMNO bahagian Tumpat, Datuk Muhammad Rosdi Abdul Aziz di SK Sri Tumpat 2. Agihan kelompok kedua dan ketiga untuk penduduk Dun Wakaf Baharu dan Pasir Pekan akan diadakan dalam tempoh terdekat. Mereka sedang menyusun balik buat semakan dengan lebih teliti. Kerana di pusingan kedua dan ketiga tu corak pemindahan dia tu lain sikit dengan di pusingan yang pertama. Nanti kena buat semakan dengan lebih detail sikit lah. Supaya tidak berlaku keciciran dan tidak berlaku tuntutan dari mereka yang tidak terlibat dengan pemindahan banjir. Warga peneroka Gabungan Felda Wilayah Terengganu hari ini membuat laporan polis terhadap program Kongres Peneroka Felda yang dijadual berlangsung Ahad ini di Shah Alam. Perhimpunan anjuran sebuah NGO itu didakwa langsung tiada kaitan dengan pihak Felda. Laporan dibuat di IPD Kuala Terengganu yang membantah penggunaan nama Felda oleh pihak terbabit. Terengganu termasuk Belia, KAF dan GPW Wilayah Terengganu membuat batang keras dan supaya pihak yang berkenaan mengambil tindakan segera berhubung mereka ini yang menggunakan nama Felda dan juga peneroka di peringkat penganjuran kongres yang diadakan. Memang tidak langsung. Bantahan turut mendapat sokongan Majlis Belia Felda, Kami Anak Felda dan Gabungan Persatuan Wanita Felda Wilayah Terengganu. Program kongres sehari itu yang pada awalnya menggunakan nama Convention Felda mula tular di laman sosial sejak 2 minggu lalu. Saudara, lintas langsung dari negeri Pahang bersama-sama dengan Muhammad Hizri Azran Ahmad Khairi di studio RTM di Kuantan. Teruskan Hizri. Terima kasih rakan penyampai di Studio 3. Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Pahang berusaha mempelbagai program bagi mempertingkat pelaburan asing ke negeri ini, terutama pelaburan langsung asing. Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob berkata, kerajaan negeri juga perlu melaksana kaedah baharu untuk memenuhi kehendak pelabur dengan meningkatkan kemudahan bagi pembangunan akan datang. Menurut Datuk Seri Adnan, kerajaan negeri tidak akan menghantar misi pelaburannya ke luar negara tetapi akan memastikan wakil kerajaan negeri menyertai misi pelaburan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Kita di Pahang ni kita tak buat misi pelaburan sebab misi pelaburan sering dibuat oleh kerajaan persekutuan di bawah MITI. Jadi kerajaan negeri hanya menumpang ataupun pergi ride. Ada MITI buat misi pelaburan, ECR buat misi pelaburan, kita akan hantar pasukan kita. Sepanjang tahun lepas, Pahang menerima pelaburan hampir 31 bilion ringgit dari China menerusi projek Malaysia-China Kuantan Industrial Park MCKIP dan projek kereta api laju yang telah dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini. Datuk Seri Adnan berkata, kemasukan pelaburan itu secara tidak langsung telah membantu penduduk setempat memperoleh pekerjaan termasuk 12,000 penduduk dalam sektor perkilangan di kawasan Gebeng. Beliau ditemui media pada majlis penyampaian hadiah pertandingan golf mesra Pelabur Negeri Pahang 2017 di Kuantan yang disertai 96 peserta terdiri daripada wakil pelabur dan syarikat sekitar Pahang. Okay, thank you. Jeti pendaratan ikan di Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Kemunting, Kuantan perlu diperbesar bagi membolehkan lebih banyak bot mendarat pada satu masa. Jeti tersebut semakin sesak dengan 316 pendaratan pelbagai jenis bot nelayan sebulan termasuk bot nelayan dari Selangor dan Perak. Bawah tu apa sekilo? 25. Oh hitam. Siapa punya? Saya punya.
Menurut Esko Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri, Datuk Syafiq Fauzan Sharif, kompleks pendaratan ikan ini adalah antara yang terbesar di negara ini. Ia mampu memuatkan kira-kira 30 bot jenis A, B, C serta C2 pada satu-satu masa. Saya mendapat tahu bahawa 800 meter ni pun tak cukup. Terpaksa bot-bot tak cukup tu kita nampak sendiri di samping pengarah cerita, kaki tengah cerita tak cukup, kita nampak sendiri mana bot terpaksa tunggu queue. Dia berlapis lah, kadang-kadang 2 lapis, kadang-kadang 3 lapis. Ketika ditemui media ketika melawat kompleks LKIM Kemunting, Datuk Syafiq Fauzan berkata, cadangan projek pembesaran jeti ini akan dimasukkan ke rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Jeti yang siap dibina pada 1988 ini beroperasi pada 1991. Fasa pertama membabitkan kos RM6.7 juta dan kawasan seluas 5 ekar, manakala fasa kedua membabitkan kos RM44 juta dan siap pada 1995. Diangkat sebagai taman semula jadi untuk melihat spesies burung migrasi sejak 30 tahun yang lalu, menjadikan pertandingan mengenal burung antarabangsa Bird Race Bukit Fraser Raup terus menjadi tumpuan. Acara penganjuran Perbadanan Kemajuan Bukit Fraser PKBF dengan kerjasama sebagai agensi termasuk Malaysian Nature Society MNS kali ini dilihat lebih meriah seiring pelaksanaan Tahun Melawat Pahang. Atira Haswah ada laporannya. Jumlah pesertanya meningkat saban tahun dan tahun ini penyertaannya mencecah 300 orang dari 14 negara. Hobi yang memuaskan sendiri untuk hobi yang interesting. Nampak burung dan kasih ID burung semua, angkat gambar burung. Ini dalam development stage lah dalam Malaysia. Kalau kira comparison dengan Amerika Syarikat atau Europe, itu yang kita ada banyak potential untuk naikkan hobi ini. Bagi menyokong program yang memberi manfaat kepada sektor pelancongan, kerajaan negeri tidak membenarkan sebarang pembangunan di kawasan tanah tinggi itu, melainkan untuk tujuan strategik. Dan kita tak akan terima lagi lah pembangunan-pembangunan yang baru. Kecuali ianya merupakan pembangunan yang sangat-sangat strategik lah. Tapi kalau sekiranya pembangunan macam biasa, nak buat theme park dan sebagainya, kita tak terima. Bermula 1988, penganjuran pertandingan international Bird Race ini menjadi sisipan dalam agenda pelancongan tahunan Pahang. Pertandingannya telah pun memasuki edisi ke-30 ini jelas membuktikan kawasan tanah tinggi ini masih menjaga flora dan faunanya, sekaligus ia menjadi salah satu destinasi terbaik untuk mengenali spesies burung migrasi di Malaysia. Malahan penganjuran international Bird Race kali ini dilihat lebih meriah dengan sambutan pelbagai aktiviti yang lebih menarik bersempena Tahun Melawat Pahang 2017. Laporan Atira Suar bersama jurukamera Amzari Jamaluddin untuk Berita RTM. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kuantan Pahang. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Salam hormat. Baik Hizri, terima kasih untuk laporan dari negeri Pahang. Seterusnya kita berlintas langsung pula ke negeri Sarawak bersama dengan Damia Cassandra Manja. Teruskan Damia. Baik, terima kasih Redwin. Sarawak bakal mengumumkan kaedah baharu keuangan kerajaan negeri bagi membolehkan negeri ini terus melonjakkan pembangunan ekonomi tanpa terlalu bergantung kepada dana keuangan dari Putrajaya. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata kaedah tersebut akan diumumkan bulan depan selepas persidangan antarabangsa ICT, Infrastruktur dan Ekonomi Digital Sarawak IDEX. Jelasnya, Sarawak perlu mencari strategi kreatif sendiri untuk membiayai program dan projek kreatif negeri yang mampu memberi impak kepada rakyat dan negeri ini supaya tidak bergantung 100% kepada dana kerajaan persekutuan. Memang dalam negara persekutuan, kerajaan pusat mesti membantu kerajaan negeri. Tapi kita tidak boleh bergantung 100%. Terpaksa kita cari pendekatan yang baru yang tidak menjejaskan dana keuangan negeri. Tambahnya, walaupun kerajaan persekutuan mempunyai tanggungjawab menyalurkan dana kepada kerajaan negeri, namun akibat kekangan kewangan, dana yang disalurkan tidak mencukupi untuk membangunkan beberapa sektor ekonomi yang strategik.
Justru katanya untuk bergerak maju dan terus membangun menerusi sektor strategik tersebut, Sarawak perlu mencari pendekatan dana kewangan baru yang tidak menjejaskan dana kewangan negeri sedia ada. Dato' Amar Abang Johari bercakap dalam sidang media selepas program Amanat Ketua Menteri 2017 kepada Penjawat Awam Negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu, Sarawak hari ini melancarkan aplikasi rasmi Kerajaan Negeri Sarawak Gov App untuk menyampaikan informasi terkini mengenai Sarawak. Aplikasi tersebut dilancarkan oleh Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg semasa program Amanat Ketua Menteri 2017 kepada Penjawat Awam Negeri Sarawak di Kuching. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani, aplikasi tersebut menawarkan kelebihan eksklusif maklumat semasa dan terkini berkaitan 6 perkara penting. Perkara tersebut ialah berita kerajaan dan tempatan di Sarawak, acara serta cuaca seperti paras air sungai. Kandungan lain ialah destinasi pelancongan, fakta dan perangkaan Sarawak selain senarai aplikasi rasmi Kerajaan Negeri. Warga Kementerian Perancangan Sumber dan Alam Sekitar KPSAS digesa-agar menerima dasar baru Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg dalam memacu pembangunan sektor perkhidmatan awam negeri ke tahap yang lebih tinggi. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini termasuk perpindahan pegawai ke kementerian, jabatan atau agensi lain selari dengan dasar yang mengutamakan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih komprehensif dan efisien untuk kepentingan rakyat. Justru katanya warga kerja KPSAS perlu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut agar selari dengan dasar-dasar baharu yang diperkenal. Beliau berucap pada majlis makan malam bagi meraihkan perpindahan dan persaraan pegawai-pegawai kementerian tersebut di Kuching. Seramai 10 pegawai diraihkan termasuk Setiausaha Tetap KPSAS Datuk Sudarsono Osman yang akan berpindah ke Kementerian Perumahan dan Urbanisasi. Tempat beliau akan diambil alih oleh Setiausaha Tetap Kementerian Perumahan dan Urbanisasi Dr. Wan Lis Osman Wan Omar. Majlis turut meraihkan persaraan penasihat perancangan KPSAS Dato' Abang Ahmad Kasim Abang Zawawi yang telah berkhidmat selama 57 tahun dalam perkhidmatan awam negeri. Hanya kekuatan politik dan penglibatan semua pihak berkepentingan yang bakal menentukan penduduk luar bandar dan jauh di pedalaman akan menikmati bekalan elektrik yang berterusan. Ia berikutan lebih 2,000 penduduk di Sarawak masih tidak menikmati kemudahan elektrik sepanjang masa walaupun hakikatnya sektor tenaga boleh mentransformasikan masyarakat luar bandar dan pedalaman sekaligus membawa mereka ke dalam arus pembangunan nasional. Demikian ulasan Fellow Penyelidik Pusat Tadbir Urus Alam Sekitar, Tenaga dan Sumber Asli Universiti Cambridge Dr. Terry Van Geveld ketika forum mengenai akses elektrik untuk penduduk pribumi Sarawak di Kuching. Katanya penglibatan semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan negeri dan syarikat pembekal tenaga Sarawak Energy Berhad perlu diperkukuh lagi supaya dapat membuka ruang dan peluang untuk membangunkan sektor tenaga di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ujarnya kemudahan elektrik akan mempermudah hidup masyarakat dan memberi mereka akses kepada teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Dr. Terry memuji langkah yang diambil kerajaan negeri melalui Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang memulakan projek eBario yang berusaha mendekatkan kawasan Bario yang jauh di utara Sarawak dengan dunia luar dengan akses elektrik dan ICT. Forum tersebut memberi tumpuan kepada menyediakan akses perkhidmatan elektrik kepada masyarakat pribumi melalui teknologi penjanaan berpusat. Ia menerangkan penyelidikan terbaru yang dijalankan oleh UNIMAS dan Universiti Cambridge dengan memberi tumpuan kepada memahami keutamaan masyarakat untuk memastikan bahawa skim bekalan elektrik selari dengan laluan pembangunan. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Radwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Dam ya untuk laporan dari Bumi Kenyalang. Seterusnya kita ke Malaysia bersama dengan Siti Aizah Sarmani untuk laporan cuaca semasa. Teruskan Siti Aizah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Untuk petang ini kita mulakan laporan cuaca dengan meninjau model angin serantau. Angin bertiup dari selatan hemisfera bergerak masuk ke rantau Borneo
dengan kelajuan antara 10 hingga 40 km sejam. Tiupan angin di rantau Semenanjung secara amnya bertiup dengan lebih perlahan dengan kelajuan antara 10 hingga 30 km sejam dan buat masa ini tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan di mana-mana kawasan perairan Malaysia. Sementara itu, cerapan imej satelit pada petang ini menunjukkan kelompok awan aktif lebih tertumpu di kawasan perairan selatan Selat Melaka dan juga di sekitar kawasan perairan Sulawesi. Dan di kawasan perairan yang lain, keadaan cuaca pada ketika ini secara amnya cerah. Cerapan imej radar pada petang ini menunjukkan hujan pada ketika ini sedang berlaku di beberapa tempat, terutamanya di sebelah utara Semenanjung melibatkan negeri Kedah, terutamanya di sekitar daerah Kulim dan juga Bandar Baru, di kebanyakan tempat di negeri Perak, di sekitar Gua Musang di negeri Kelantan, juga di sekitar Cameron Highland dan Lipis di negeri Pahang. Pada sebelah lewat petang dan juga awal malam nanti, beberapa tempat di kawasan Pantai Timur Semenanjung juga dijangka akan mengalami hujan. Sementara itu, di negeri Sabah, keadaan cuaca pada petang ini amnya cerah di kebanyakan bahagian. Keadaan cuaca cerah di negeri Sabah ini dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Keadaan cuaca cerah juga diperhatikan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan yang dijangka akan berterusan juga sehingga ke awal malam. Sementara itu, di negeri Sarawak, keadaan cuaca agak lembap dengan hujan pada ketika ini sedang berlaku, terutamanya di sekitar bahagian Kuching, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu dan juga di bahagian Kapit. Dijangkakan keadaan cuaca lembap di negeri Sarawak ini akan berterusan sehingga ke malam nanti, dengan lebih banyak kawasan dijangka akan mengalami hujan bermula senja dan juga malam. Seterusnya, kita tinjau ramalan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Orang ramai boleh mendapatkan edisi kedua stem dan filateli siri makanan perayaan sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai Khamis ini. 3 stem itu memaparkan hidangan tradisional yang disajikan oleh kaum Kadazan Dusun di Sabah dan juga Dayak di Sarawak. Vizualnya mengakhiri pertemuan kita dalam Nasional 5 untuk edisi hari ini 14 Mac 2017. Dengan itu saya, Reddy Robin, salam hormat dan salam negaraku Malaysia.